Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Biasa kita dengar orang Melayu je yang terbuka hijab dan nampak benda-benda halus ni, atau dengan kata lain nampak makhluk dari alam lain. Tapi kali ni orang India yang terbuka hijab. Jarang kan kita dengar, betul tak? Kisah kali ni Nina akan ceritakan tentang gangguan yang dia dapat semasa dia duduk dekat hostel dulu. Dan dia mengaku dekat Nina yang hijab dia memang terbuka. Dan benda tu pula selalu ganggu dia setiap hari, setiap pada pukul 3 pagi. Jadi kalau korang nak tahu cerita dia macam mana, keep watching this video till the end dan make sure juga korang tak bersendirian bila korang tengok video ni. So without wasting any time, let's get started. So, cerita ni dikongsikan oleh Subah kepada Nina dari tahun lepas lagi sebenarnya. Tapi baru tahun ni Nina nak cerita dekat korang. Nina minta maaf sangat-sangat sebab dah lama sangat stop cerita pasal benda-benda yang halus ni. Itu yang Nina terpaksa korek cerita-cerita lama supaya dapat kongsikan balik dengan korang. Tapi kalau korang ada cerita seram juga, jangan lupa untuk share dengan Nina juga, okay? Korang boleh je email ataupun DM je dekat IG Nina. Okay, berbalik kepada cerita kita balik. Subah cakap kejadian seram ni terjadi sekitar tahun 2016 semasa dia study di sebuah IPT di Muazzam Shah, Pahang. So dia pun dapatlah sebuah hostel yang berdekatan dengan you. Hostel yang Subah duduk ni 3 tingkat dan bertentangan dengan hostel budak lelaki. Tapi kedua-dua hostel ni dipisahkan dengan pagar lah. So tak adalah sesiapa pun boleh cross suka hati. Level 1 dengan level 2 memang penuh dengan students perempuan, tapi level 3 je yang dikosongkan. Selepas beberapa minggu Subah tinggal dekat hostel tadi tu kan, dia baru dapat tahu satu kisah seram dari senior dia. Senior dia cakap hostel yang dorang duduk tu sebenarnya dah lama ditutup dan dikunci. Kisahnya 6 tahun sebelum tu ada seorang pelajar Afrika yang telah menggantungkan diri dia dekat tingkat 3. So sejak dari kejadian itulah pihak uni decide untuk tutup sementara hostel tadi dan dibuka beberapa tahun kemudian. Dan yang malang tu adalah batch Subah ni yang duduk dekat situ. Tapi level 3 tadi masih dikosongkan dan tak dibenarkan mana-mana students untuk duduk dekat situ. Hostel yang Subah duduk ni kan sebenarnya lebih kepada sebuah apartmen lah, bukan macam hotel asrama tu. Jadi dekat dalam rumah tu ada 2 bilik dan juga 1 dapur. Satu bilik tu pula akan ada 2 student yang duduk. So kiranya satu rumah tu akan ada 4 students lah. Masa awal-awal Subah tinggal dekat sini kan, dia kata semua okey je, tak ada lagi masalah yang muncul. Tapi seminggu kemudian dah mula ada gangguan yang dah tak best dah. Bayangkan setiap hari pada pukul 3 pagi Subah ni akan terbangun dari tidur sebabnya dia kena kacau. Bukan sebabnya dia terbangun saja-saja macam tu kan, tapi sebenarnya dia dibangunkan oleh makhluk lain. So Subah ni adalah orang yang pertama yang diganggu sebabnya dia ni adalah jenis yang hijab terbuka. Jadi sejak dia kecil lagi Subah ni cakap dia memang selalu nampak lah makhluk-makhluk yang tak diundang ni. Awal tu Subah memang dia tak heran lah dengan gangguan tadi. Bila dia terbangun je, dia akan tidur balik. Tapi makin lama benda ni mungkin geram kot dengan si Subah ni sebab Subah ignore kan gangguan dia. So dia pun kacau lah lebih sikit, dia tukar trik sikit. Kali ni benda tu gegar bawah katil si Subah ni sampailah Subah tu betul-betul terbangun. Disebabkan gangguan ni Subah je yang kena kan. So dia tak beritahu lah dekat kawan dia ataupun dekat roommate dia sebab dia tak nak lah diorang ni takut. So ada satu kejadian tu yang mana satu hari si Subah ni on call dengan kawan dia. Tiba-tiba kawan dia ni tanya soalan yang pelik. Kawan dia tanya, "You ni tinggal dekat hostel perempuan ke? Kat sebelah you ada lelaki lain ke?" Subah pun cakap yang dia memang tinggal dekat hostel perempuan dan lelaki memang tak boleh masuk situ sesuka hati. Lepas tu kawan dia ni tiba-tiba diam dan nak cepat-cepat letak call. Subah pun pelik lah, dah kenapa dengan dia ni kalut-kalut nak letak call kan? Dia jawab benda betul kot, takkan salah pula. Esok tu barulah kawan Subah ni cakap apa yang terjadi pada malam tu dan si Subah ni tak dengar. Yang mana dia kata masa diorang tengah on call tu, dia dengar suara garau lelaki yang tengah gelak. Sebab itulah dia tanya Subah, ada lelaki ke kat sebelah kau? Bila Subah cakap tak ada lelaki dekat sebelah, itu yang dia cuak, dia takut dan dia terus letak call. Padahal Subah memang tak dengar apa-apa suara selain suara diorang berdua yang tengah bercakap. Dan cerita tu habis dekat situ. Tak lama lepas tu kawan si Subah ni kena kacau, tapi dia ni bilik yang lain dan masih di rumah yang samalah. Satu hari tu kawan dia ni baru balik dari kelas. Masa dia masuk dalam bilik tu, dia nampak lah roommate dia ni tengah terbaring tapi menghadap ke dinding. Jadi dia pun tegur lah macam biasa, kau tak pergi kelas ke hari ni? Tapi roommate dia ni tak jawab apa-apa, dia diam je. Si kawan ni pun pelik lah, kenapa tak jawab kan pertanyaan dia, mudi ke apa kan? Dan si kawan ni pun buat tak tahu dan dia pun ambil lah barang-barang dia nak ke bilik air. Sebelum dia nak keluar daripada pintu rumah tu nak buka tu kan, tiba-tiba pintu tu dibuka dari luar. Rupa-rupanya roommate yang dia nampak dalam bilik tu baru balik guys, baru balik dari luar. Terkejutlah kawan Subah ni, yelah baru tadi aku nampak engkau dekat dalam bilik, tiba-tiba aku nampak kau tercegat dalam pintu ni pula. Dia pun tanyalah,
kau ni dari mana? Bukan kau baring kat bilik ke tadi? Roommate dia pun cakap lah, aku dari kelas lah. Masa bila pula aku baring? Ni kan aku baru balik. Jadi kawan Subah ni pun cepat-cepat patah balik ke dalam bilik dia sebab dia nak check ataupun dia nak pastikan lah betul ke tak apa yang dia nampak tadi tak salah. Sebab dia memang nampak roommate dia tadi tu terbaring dekat atas katil. Sah guys, bila dia buka je pintu bilik, dia tak nampak siapa-siapa pun dekat dalam bilik tu. Dan benda tu dah menyamar jadi roommate dia. Tak lama kemudian, Subah ni cakap roommate dia sendiri pula yang kena kacau dengan benda tu. Masa tu roommate dia baru bangun tidur dan badan dia penuh dengan kesan-kesan cakar dan tak tahu datang daripada mana. Jadi diorang berempat yang tinggal dekat dalam rumah tu semua kena kacau. Tak ada seorang pun yang terlepas. Disebabkan diorang dah mula takut, dah tak tahan nak tinggal dekat situ kan. So boleh dikatakan hampir setiap minggu diorang ni akan balik ke rumah masing-masing. Memang tak ada sesiapa pun yang berani tinggal dekat situ seorang-seorang. Ada satu cerita ni, Subah cakap dia selalu dapat komplain lah daripada bilik sebelah dia. Diorang selalu tegur kenapa Subah ni buka muzik kuat sangat sampaikan diorang ni tak boleh nak tidur. Subah ni pun pelik jugalah. Masa bila pula kita orang buka lagu kuat-kuat? Korang dengar pukul berapa? Dan jawapan kawan dia tadi tu, dia dengar sekitar pukul 2 pagi dan pada masa ni lah muzik tu lagi kuat. Masalahnya kat sini, Subah dengan roommate dia memang tak pernah buka apa-apa lagu. Apatah lagi telah pukul 2 pagi. Sah-sah diorang dah tidur masa tu. Bukan setakat dapat komplain daripada bilik sebelah je, tapi dia juga dapat komplain daripada rumah yang lain. Dan diorang komplain benda yang sama, diorang dengar bunyi lagu yang kuat datang daripada rumah yang Subah tinggal. Tapi kalau dalam rumah tu, kawan dia yang bilik sebelah tu dengar bilik Subah yang bunyi kuat. Masa ni lah Subah cakap dengan pelajar-pelajar yang lain yang diorang dengar masa tu, diorang semua tak ada dekat dalam rumah sebab diorang dah balik kampung. Rupa-rupanya rumah yang diorang duduk tu sebenarnya ada sesuatu guys. Bila diorang nak tukar rumah, yelah sebab takut lah kan, tapi warden diorang tak bagi. Warden diorang suruh stay je dekat situ. Makcik cleaner sendiri pun cakap rumah yang diorang tinggal tu memang suka musik sikit. Kalau ikut cerita makcik tadi tu kan, gangguan tadi tu berpunca dari rumah depan diorang. Sebenarnya depan rumah diorang ni adalah sebuah rumah kosong dan memang tak ada student yang duduk situ. Disebabkan kawan-kawan Subah dengan cerita makcik cleaner tu kan, diorang pun macam curious lah kan, nak tengok juga ada apa kan dalam rumah tu sampai berpuaka sangat kan. Jadi kawan Subah yang 2 orang tadi tu masuk ke dalam rumah tu dan nak tengok lah apa yang ada. Lagipun rumah tu memang tak berkunci, Subah cakap. Padahal makcik cleaner tu dah pesan dekat diorang kalau boleh jangan masuk kat dalam rumah tu. Tapi yelah 2 orang kawan Subah ni degil sikit disebabkan nak tahu sangat kan, diorang pun masuk juga. Sejak diorang masuk ke dalam rumah tu, diorang terus temam dan dibawa balik oleh parents masing-masing sampailah salah seorang daripada diorang ni telah berhenti belajar. Subah kata keadaan dalam rumah tu memang sentiasa gelap sebab tak ada elektrik. Satu hari Subah dengan 2 kawan dia lagi ni kan yang duduk serumah ni baru balik daripada study. Jadi masa tu lebih kurang pukul 12.30 malam lah. Dan pada masa ni tiba-tiba diorang ternampak ada satu lembaga yang berwarna hitam bertanduk bermata merah berdiri dekat dapur rumah depan ni. So rupa dia memang hodoh lah. Lepas tu kawan dia yang pernah masuk kat dalam rumah tu, dia cakap benda ni lah yang kita orang nampak sampaikan kita orang demam tu. Sejak dari kejadian tu semakin teruk diorang ni kena kacau sampaikan pelajar-pelajar yang tinggal dekat level 2 pun kena kacau juga guys. Boleh dikatakan hampir setiap malam ni diorang akan dengar bunyi perabot yang ditarik dekat tingkat 3. Bunyi tu memang bising gila sampaikan diorang ni susah nak tidur. Kadang-kadang tu diorang dengar macam ada orang mandi dalam bilik air pada pukul 3 pagi. Bila diorang tanya sesama sendiri kan, ada sesiapa mandi tak dalam pukul 3 pagi macam tu. So memang tak ada siapa yang mandi. Yelah diorang takut kot. Disebabkan ada yang tak tahan dengan bunyi bising tu kan, ada yang pergi naik tingkat 3 sebab nak tengok apa benda yang bising sangat ni. Tapi kan semua ni lari turun ke bawah tau. Sebab apa? Sebabnya diorang ternampak ada satu makhluk hitam yang tengah makan pet yang berdarah guys. Patutlah diorang pelik kenapa tong sampah diorang ni selalu bersepah-sepah. Awal tu diorang ingat kucing, tapi sebenarnya bukan. Tak lama lepas tu pihak you pun panggil lah ustaz kan untuk bersihkan tempat tadi. Dan 2 minggu kemudian pun keadaan masih lagi okey, nampak masih lagi tenang. Tapi benda tu tak tahan lama pun sebabnya si Subah ni dah mula kena kacau dulu. Subah mula nampak kelibat seorang wanita yang berbaju putih dan dia seorang je yang nampak. Benda ni akan muncul tiba-tiba je dan dia akan tengok Subah je. Even Subah masa tu tengah tidur. Kawan Subah pernah cakap yang dia nampak Subah ni tengah lambai-lambai sesuatu dekat atas shilling sambil tersenyum. Seolah-olah macam tengah lambai-lambai sesuatu guys. Tapi Subah cakap dia memang tak ingat apa-apa langsung pasal tadi. Keadaan jadi semakin teruk bila si Subah ni kena rasuk dan dia cuba cekik kawan dia. Bila dia pergi berubat kan, rupa-rupanya benda tadi tu cuba nak kontrol badan dia. Selepas SEM 2 batch si Subah ni tamat kan, diorang pun dapat hostel dekat dalam U pula. Lepas tu hostel yang diorang duduk tadi ni telah dibuka kepada pelajar-pelajar yang baru. Kali ni semua level dekat hostel tadi tu semua dibuka termasuklah tingkat 3 tadi. Dan ada student yang duduk dalam rumah yang mana African tadi tu mati gantung diri. Lepas tu kejadian rasuk ni dah macam tak ada kesudahan. Sentiasa terjadi. Ada je pelajar perempuan yang kena sampuk. So sekarang ni dikatakan bangunan tadi tu telah dijual kepada pihak yang lain sebab terlalu banyak sangat gangguan. Dan lagi satu, tak ada student pun yang sanggup untuk tinggal dekat situ. Jangan kata student, kalau suruh Nina pergi duduk situ pun Nina tak sanggup. Nina sanggup menyewa dekat luar kot.
Okay guys, itu sajalah perkongsian cerita seram dari Subah tentang hostel di sebuah IPT di Muazzam Shah Pahang. Mungkin ada di antara korang yang tahu IPT mana, hostel mana ataupun bangunan mana. Dan satu lagi, kalau korang pun ada pengalaman seram tentang kejadian-kejadian kat hostel ni, korang boleh je komen dekat bawah, okay? Tapi kalau cerita korang tu panjang, berentetan, korang boleh je email Nina ataupun DM Nina dekat IG. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah, turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.